اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 189. Sebelum kita sambung, kita tengok pengajaran ayat yang lepas, iaitu ayat 187 dan 188. Ayat 187 adalah ayat yang terakhir berkenaan dengan puasa bulan Ramadan. Ayat ini panjang. Okey, kita terus kepada pengajaran dia. Pertama, pengajaran ayat 187. Pertama, rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Rahmat Allah terhadap hamba-hambanya dengan membatalkan hukum yang awal yang berat kepada hukum yang lebih ringan. Nah, hukum tu boleh refer pada ayat, iaitu peringkat awal diwajibkan berpuasa apabila orang beriman solat isya je ataupun tidur sebelum isya. Bila bangun, kita boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berjimat sampailah maghrib besokkan. Makna dia kena puasa sambung 2 hari. Itu hukum asal. Tapi Allah ringankan, bila masuk waktu maghrib, sama ada dia solat isya ke ataupun dia makan ke, dia tertidur ke, dia tetap boleh makan, boleh minum dan boleh berjimat. Okey, yang kedua, isteri adalah pelindung dan penghias kepada suami. Begitu juga suami adalah pelindung dan penghias kepada isteri. Dengan perkahwinan menjadi penghalang kepada suami dan isteri daripada melakukan maksiat. Dan menjadikan kehidupan lebih tenang dan indah. Yang ketiga, bagaimana manusia boleh mengkhianati orang lain? Bagaimana manusia boleh mengkhianati orang lain?
dia juga boleh mengkhianati diri sendiri. Dia juga boleh mengkhianati diri sendiri apabila dia melakukan maksiat. Apabila dia melakukan maksiat kepada Allah. Yang keempat, Allah Maha mengetahui apa yang di dalam hati manusia, dan Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat. Walaupun dosa itu melibatkan apa yang di dalam hati manusia. Yang kelima, hukum nasakh. Hukum nasakh iaitu membatalkan hukum yang awal adalah sabit di dalam Al-Quran. Hukum nasakh iaitu membatalkan hukum awal adalah sabit di dalam Al-Quran. Yang keenam, harus menggauli isteri secara umum tanpa syarat. Kecuali haram berjima melalui dubur dan ketika haid dan nifas. Tiga keadaan je yang tak boleh. Selain daripada tu boleh. Sebab tu ayat ni Allah kata isteri adalah pakaian kamu. Dalam ayat lain kita akan belajar nanti, nisaukum harsul lakum. Wanita kamu, isteri kamu adalah ladang ataupun kebun kamu. Okey, yang ke-6. Yang ke-7. Melakukan jima antara suami isteri adalah ibadat dan akan mendapat pahala sekiranya dilakukan kerana Allah. Yang ke-8, harus makan, minum dan berjima pada malam-malam Ramadan sehinggalah betul-betul jelas terbitnya waktu fajar. Yang ke-8. 9. Sekiranya seseorang itu makan atau minum atau berjima dalam keadaan waktu fajar tidak jelas,
Sedangkan fajar telah terbit, maka puasanya sah dan tidak perlu diqada. Yang ke-10, harus seseorang itu berpuasa dan selepas fajar dia masih berhadas, dia masih berjunub atau berhadas besar. Maknanya kalau dia berhadas besar, tidak wajib dia mandi sebelum azan subuh. Kalau dia mandi lepas subuh pun puasanya sah. Yang ke 11. Sekiranya ada makanan atau minuman di tangan seseorang dan azan telah berkumandang, maka pendapat yang paling kuat ialah tidak boleh dia makan atau minum. Kerana fajar telah jelas. Yang ke berapa? 11. 12. Makruh menyambung puasa. Makruh menyambung puasa dua hari atau lebih tanpa berbuka. Yang ke-13, disunatkan melewatkan sahur dan disegerakan berbuka. Yang ke-14, disunatkan beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Disunatkan beriktikaf di 10 akhir Ramadan di masjid untuk beribadat kepada Allah. Tambah sikit, iaitu di masjid yang didirikan solat berjemaah 5 waktu. Iaitu masjid yang didirikan solat berjemaah 5 waktu. Yang ke-15, Alhamdulillah. Yang ke-15, dilarang berjima' dengan isteri ketika sedang beriktikaf. Dan ia boleh membatalkan iktikaf.
Yang ke-16. Isteri-isteri atau wanita juga disunatkan beriktikaf di masjid. Isteri-isteri atau wanita juga disunatkan beriktikaf di masjid. Sebagaimana iktikafnya isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Yang ke semua ayat-ayat Allah dan hukum hakamnya, semua ayat-ayat Allah dan hukum hakamnya adalah jelas, kerana ia adalah untuk semua manusia memahami dan amalkan. Yang ke 18. Ilmu dan mentaati perintah Allah adalah sebab utama membawa kepada takwa. Ilmu dan mentaati perintah Allah adalah sebab utama membawa kepada takwa. Okey, habis ya? Ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu memakan harta-harta kamu di kalangan kamu secara batil dan kamu menghulurkan rasuah kepada hakim-hakim yang membawa kamu makan harta-harta orang ramai secara dosa sedangkan kamu mengetahuinya. Okey, pengajarannya. Pertama, haram memakan harta yang bukan hak kita. Yang kedua, Islam sangat menjaga hak individu terhadap harta masing-masing. Yang ketiga, haram rasuah. Haram sesiapa yang mengambil dan menerima rasuah. Yang keempat, tidak menjadi dosa kepada hakim yang menghukum berdasarkan apa yang zahir, walaupun hukuman itu adalah salah. Okey, habis ya. Okey, ayat seterusnya, apa kaitan dia dengan ayat pasal Ramadan? Iaitu ayat yang kita akan belajar pagi ini ialah berkenaan dengan anak bulan. Apa tujuan, apa hikmah Allah jadikan anak bulan? Jadi kaitan dengan ayat Ramadan ialah untuk menentukan masuknya bulan Ramadan ataupun mulanya puasa ialah dengan melihat anak bulan. Jadi ayat hari ini kita akan belajar tentang anak bulan.
Nabi sebut dalam satu hadis, sumu li ru'yati al-hilal wa aftiru li ru'yatihi. Hendaklah kamu berpuasa kerana kamu melihat anak bulan, dan kamu berbuka ataupun menyambut raya kerana juga melihat anak bulan. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka. Mereka bertanya engkau anil ahillah, tentang ahillah ni jamaah. Kalau satu hilal, hilalun, jamaah dia pluralnya ialah ahillah. Apa makna hilal? Dia asalnya bukan anak bulan. Ada satu hadis Nabi kata, istahalla as-sabiyyu iza sarakha indama yuladu. Anak kecil akan istahalla. Istahali makna menjerit. Bila dia mula dilahirkan. Jadi istahalla makna dia menjerit ataupun meninggikan suara. Dan juga ada satu hadis Nabi kata, sahabat kata kami diperintah supaya meninggikan suara ketika bertalbiyah. Bertalbiyah itu dia panggil istahalla ataupun ihlal. Jadi asal perkataan istahalla ataupun ahalla ialah meninggikan suara. Jadi apa kaitan dengan anak bulan? Sebab orang Arab bila nampak anak bulan dia gembira dan dia mengangkatkan suara. Itu makna asalnya hilal. Okey, kalau satu hilal, kalau banyak ahillah, anak bulan kan. Dia kalau anak bulan hilal. Kalau bulan purnama. Purnama. Al-badru, kan? Tala'al badru alaina. Boleh sambung kalau ayat Quran susah nak sambung. Tapi itu bukan hadis tu yang mengatakan bila Nabi berhijrah ke Madinah, orang Madinah sambut dengan lagu tu. Itu tak sahih. Okey, tapi biasa orang kita yang tak sahih itulah ada hafal dan lancar. Okey, jadi kalau bulan purnama al-badru. Kalau bulan saja umum al-qamar. Jadi kita ada hilal, ada al-badru, ada al-qamar. Okey, hilal ni macam mana bentuk dia, rupa dia macam mana? Macam ni kan? Macam bulan sabit. Bulan sabit apa? Macam sabit lah. Okey. Jadi mereka bertanya engkau tentang anak-anak bulan. Sebab jamak kan? Jadi sebenarnya anak bulan ni ada berapa? Kalau satu, kenapa ayat ni anil ahillah bukan anil hilal? Tapi satu je, cuma dia berubah je. Daripada kecil besar kan. Bila dah besar tu dia tak panggil anak bulan dah. Tak, dia bulan ada berapa semua? 12. Kan ikut kalender ada 12. Jadi setiap bulan ada anak bulan. Jadi berapa semua anak bulan setiap bulan? 12. Sebab tu ahillah. Okey. Jadi mereka ni iaitu sahabat bertanya Nabi tentang anak bulan. Sebenarnya soalan tu tentang apa? Adakah sahabat bertanya tentang bentuk anak bulan? Mula-mula kecil kan, lepas tu besar sikit. Kan? Lepas tu lagi besar. Kan? Jadi soalan dia, adakah sahabat bertanya tentang bentuk anak bulan ataupun tentang hikmah? Kenapa? Hikmah ni maksud dia, kenapa anak bulan tu mula-mula kecil, lepas tu semakin besar. Lepas tu bila tengah-tengah bulan jadi? Kan? Lepas tu
Lepas 15 hari bulan, dia semakin kecil balik, akhirnya seperti asal, seperti anak bulan di awal bulan. Kan? Jadi ada dua maksud soalan ni. Pertama, sahabat bertanya tentang bentuk dia. Kenapa bentuk dia macam ni? Yang kedua, tentang hikmah. Apa hikmah perubahan anak bulan ni daripada kecil besar, kemudian bulat, kemudian kecil kembali. Jadi dalam tafsir mengatakan dua-dua tu betul. Sahabat bertanya tentang bentuk ya. Yang kedua, sahabat juga bertanya tentang apa hikmah berlaku perubahan tu. Kan? Okey, di sini juga pengajaran. Kalau kita perasan dalam Quran, ada berapa ayat yas'alunaka? Quran 30 juzuk kan? Kita perasan tak berapa ada perkataan yas'alunaka, yas'alunaka? Siapa pernah buat kiraan? Tak apalah, lambat saya jawab je lah. Ada 12 kali. 12 ke? Okey. Apa pengajaran dia? Bila sahabat tak tahu, mereka tanya Nabi. Dan Allah rakamkan soalan tu dalam Al-Quran. Dan bila mereka tanya Nabi, Nabi pun tak jawab. Sebab Nabi pun tak tahu. Sebab tu lepas tu ada apa? Kul. Lepas sahabat tanya Nabi, Nabi tak tahu jawapan, Nabi pun Allah perintah pada Nabi, kul, jawab pada sahabat. Mana Nabi pun tak tahu. Jadi pengajarannya apa? Yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil ruh. Kan? Pengajarannya apa? Quran ni bila Nabi tak boleh jawab mana? Quran bukan daripada Nabi lah. Kalau Quran daripada Nabi, Nabi hentam je kan? Satu. Yang kedua, ada pengajaran untuk kita. Apa dah? Allah nak ajar kita, kalau sehebat para sahabat pun, bila nak buat apa-apa, bila tak tahu, mereka bertanya orang yang mengetahui. Dan ketika itu, orang yang paling tahu ialah Nabi. Itu pun banyak juga Nabi tak tahu. Jadi pengajaran untuk kita, nak buat apa-apa, apatah lagi ibadat, jangan pakai buat aja. Bertanyalah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla zikri. Siapa ahla zikri? Ulama lah. Zikri ni apa mana? Quran. Ahli Quran. Maknanya, tanya mereka sebab apa? Sebab mereka ada dalil daripada Quran. Jangan tanya orang yang, okey, jawapan saya, tunggu saya mimpi malam ni. Itu bukan ahli zikri, itu ahli mimpi. Kan? Jadi di sini Allah nak beritahu, apa saja amalan kamu mesti rujuk kepada Al-Quran. Tak tahu, tanya orang berilmu. Kan? Okey. Kemudian Allah turun dan beritahu jawapan. Qul, katakanlah. Katakanlah. Ia ni balik pada apa? Bulan-bulan, bukan bulan, anak-anak bulan tu ialah mawaqit. Mawaqit jamak kepada miqat. Miqat ada dua maksud. Pertama, kalau kita pergi haji umrah, pernah dengar tak perkataan miqat? Kan? Ini mufrad dia. Kalau jamak dia mawaqit. Jamak mawaqit. Okey, miqat ada dua maksud. Pertama, tempat. Menunjukkan tempat. Yang kedua, menunjukkan waktu. Daripada apa? Daripada perkataan waktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Okey. Maka Allah pun jawab tentang persoalan para sahabat. Apa hikmah anak bulan? Allah kata pada Nabi, bagi tahu mereka, hikmahnya ialah ia adalah mawaqit, untuk mengetahui waktu. Untuk mengetahui waktu. Untuk siapa ni? Linnas. Makna apa? Untuk semua manusia, bukan untuk orang beriman je. Bila sebut linnas, masuk tak orang kafir? Apa maksud dia ni? Waktu, untuk mengetahui waktu kepada manusia.
Ha? Apa maksud? Makna dengan anak bulan ni kita tahu. Kalau kita contohlah kita nak puasa. Macam mana kita nak start puasa? Dengan anak bulan lah. Kan? Macam mana kita nak tahu raya? Anak bulan lah. Anak bulan Syawal. Okey, kalau musim haji, ni Allah sebut wal hajj. Dan untuk juga mengetahui waktu haji, bila bermula haji. Bila bermula waktu haji? Dia 3 bulan. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. 3 bulan. Macam mana kita nak tahu dah masuk musim haji? Anak bulan. Macam mana kita nak tahu waktu haji dah habis? Anak bulan. Kan? Okey, kalau wanita yang diceraikan suami dan dia dah putus haid. Dah dia berapa lama? 3 bulan. Macam mana dia nak tahu dah cukup 3 bulan nak kahwin lain ni? Macam mana? Anak bulan lah. Anak bulan. Kalau kematian suami, berapa iddah dia? Semua tu ikut apa? Ikut bulan Al-Qamari. Bulan Syamsiah ataupun Masihi tak boleh pakai. Kan, tak boleh pakai. Kita nak start puasa kan, boleh tak pakai Januari, Februari? Tak boleh. Tak boleh. Sama juga wanita yang iddah kan, dia tak boleh pakai Januari, tak boleh. Zakat sama. Dan kita nak bayar sewa rumah ke, nak bayar kereta ke, yang sebenarnya bulan yang paling tepat ialah bulan Islam, iaitu melalui tengok anak bulan. Kenapa tepat? Dan yang bukan tengok anak bulan tak tepat. Sebab tu bulan lain kadang-kadang ada 28. Betul? Ada 29, ada 30, ada 31. Kenapa? Sebab dia tak berpandukan anak bulan. Kalau berpandu anak bulan mesti tepat. Paling-paling kurang kalau tidak 30, 29, dua aja. Boleh? Lepas tu bulan-bulan lain, bulan yang paling tepat dan ada tanda untuk kita ketahui, bahkan semua orang boleh tahu ni. Budak kecil pun boleh tahu awal bulan ke tengah bulan ke, iaitu melalui bulan Islam. Kalau kita tanya budak kan atau tanya orang awam, sekarang bulan apa ni? Mungkin dia jawab Januari kan, tapi dia tengok apa? Kalender. Kalau tak ada kalender, dia tahu tak? Ini awal Januari, ini tengah Januari, ini akhir. Dia tahu tak? Tak tahu. Sebab tu Allah kata anak bulan ni untuk semua manusia. Tapi sekarang dah terbalikkan. Orang Islam, dunia Islam pun tak pakai bulan Hijriyah ataupun Al-Qamariyah. Okey. Umur pun yang paling tepat ialah umur ikut ni. Lepas tu kalau kita ikut kalender hijrah, umur kita sebenar tua ke muda? Tua ke muda? Lagi tua kan? Sebab dia tengok kalender Masihi lah, dia perasan dia muda kan? Kalau tengok kalender hijrah, dia tahulah dia sebenar dah tua. Okey. Boleh ke? Boleh kan? Jadi jelas tak Allah nak beritahu apa ni? Kalau sahabat tanya tentang bentuk anak bulan pun, jawapan yang Allah bagi melalui Nabi, jawapannya lebih penting daripada soalan tu. Bentuk anak bulan tak penting, yang penting apa dah? Hikmah kenapa Allah buat mula-mula kecil, supaya kamu tahu sekarang kamu berada di awal bulan. Kan? Kalau dah purnama, kamu tahu sekarang kamu berada di tengah bulan. Kan? Daripada situlah orang-orang dahulu mengira umur mereka. Okey. Ustaz, kita sekarang tahu bulan Muharram, bulan Zulkaidah, kita tak pernah tengok 6 bulan. Iyalah. Kita tengok apa? Kita tahu Ramadan ke, kita tahu bulan Zulhijjah ke, kita tengok kalender kan. Tapi orang yang buat kalender tu tengok apa? Berpandukan ni lah. Okey. Kemudian Allah kata, walaisal birru, dan bukanlah. Ada satu ayat dalam surah apa ni?
kal urjunil qadim. Itu Allah buat contoh macam anak bulan. Surah ni surah yang orang Melayu suka baca lah. Kal urjunil qadim. Surah Yasin lah, apa lagi surah tu. Apa, cuba baca ayat tu. Kal urjunil qadim. Wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada kal urjuni. Lepas tu lepas tu sebelum ni tak ada satu ayat. Ayat ni pun lebih kurang lah. Allah kata apa? Wal qamar. Dan bulan itu qaddarnahu. Kami takdirkannya manazil. Manazil mana tempat dia terbit dan tempat dia terbenam. Manazil mana banyak lah. Sebab kadang-kadang pendek, malam tu pendek, kadang-kadang siang. Kalau pendek, dia terbit tempat lain. Dia terbenam pun tempat lain. Kemudian sehinggalah ada. Bulan itu kembali kal urjunil qadim. Seperti pelepah. Ni. Mula-mula start macam ni kan. Lepas tu bulat purnama. Lepas tu hujung tu dia balik seperti awal, iaitu seperti tandang yang kering, melengkung kan. Dah ada satu ayat saya nak tak ingat ayat tu. Tak ingat lah. Okey, tak apalah. Walaysal bir, dan bukanlah albir, kita dah belajar sebelum ni, ayat 177. Walaysal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Apa makna albirra? Kebaikan yang banyak. Bukanlah kebaikan itu bi an ta'tu, bahawa kamu ta'tu, mendatangi al-buyut, rumah-rumah, jamaah. Kalau mufrad apa dah? Baitun. Dah orang Melayu selalu sebutkan apa? Baiti jannati. Rumahku surgaku, walaupun tunggal langgangan. Rumah-rumah min zuhuriha, dari zuhur belakangnya, belakang-belakangnya, belakang rumah. Nanti saya beritahu sebab turun ayat. Walakin, akan tetapi, albirra, kebaikan itu ialah man, orang yang bertakwa, orang yang mentaati perintah Allah. Waqtul buyut, dan datangilah al-buyut. Dia dalam kiraat, dia boleh baca dua kiraat. Buyut dengan ba baris depan, satu lagi ba baris bawah. Biyut. Kiraat yang sahih. Jadi kalau dengar orang baca waqtul biyuta, jangan tegur. Pergi belajar kiraat. Biyut, kiraat yang sahih. Rumah-rumah. Sama. Makna pun sama. Rumah-rumah min abwabiha, dari abwab lawan zuhur. Kalau zuhur belakang, abwab tu pintulah kan. Abwab jamak, mufrad dia apa? Babun. Pintu-pintunya. Okey, sebab turun ayat ni, orang-orang Mekah, orang musyrikin Mekah, dia buat haji walaupun dia belum Islam.
Tapi haji dia peninggalan daripada ibadat Nabi Ibrahim, tapi telah diubahlah. Antaranya kalau dia tawaf bertelanjang kan. Ini pula apa dia ni? Bila mereka berihram, ihram untuk buat haji ke ataupun umrah, ini selain daripada orang Quraisy. Selain daripada orang Quraisy. Bila dia berihram, kemudian dia tertinggal nak ambil sesuatu kat rumah, maka dia akan balik rumah, dia masuk ke mana? Pintu belakang. Ataupun dia panjat dinding belakang. Dia tak masuk melalui pintu depan. Kenapa? Ini Allah nak tegur ni, fahaman yang mereka rasa itu adalah agama. Mereka rasa itu adalah al-bir. Bir, ini agama ni. Ini kebaikan, kena ikut. Allah kata itu bukan kebaikan. Kenapa dia masuk pintu belakang? Sebab bagi mereka, bila mereka berihram, tak boleh tutup kepala. Kalau masuk pintu depan, ada dia panggil apa? Apa nak depan tu? Ada bumbu kan kat depan tu. Jadi dia kata kalau dia masuk pintu depan, ihram dia terbatal. Maka dia masuk ke belakang, pintu belakang yang tidak ada bumbung, ataupun dia panjat dinding daripada belakang. Okey? Dan ada orang Ansar yang nak buat haji di Madinah, bila dia berihram, kemudian lepas tu dia keluar, lepas tu dia teringat ada barang tertinggal di rumah. Dia pun masuk pintu depan. Bila dia masuk pintu depan, orang musyrikin, asalnya orang musyrikin Mekah lah tegur. Kenapa kamu buat benda yang salah dari segi agama? Sebab dalam kepala mereka, masuk, kalau dalam ihram kena masuk, itu agama. Jangan ubah. Maka turun ayat ni menegur. Yang kamu rasa agama itu bukan al-birru. Habis yang agama apa dah? Ikut kebiasaan, iaitu agama itu ialah bertakwa. Apa yang Allah suruh buat, itulah agama. Dan Allah kata masuk pintu, dia agama juga menunjukkan apa? Selari dengan akal. Akal apa dia? Orang buat pintu depan, masuk pintu depan lah. Jangan jadi lawan arus. Boleh faham? Walaupun Allah menegur ni hanya satu bab sahaja, tapi pengajarannya untuk semua. Apa saja fahaman, apa saja amalan yang masyarakat rasa itu adalah agama, tapi bukan daripada Allah dan Rasul, wajib tinggal. Wajib tinggal. Sebab kebaikan itu, agama itu ialah manittaqa, yang ikut perintah Allah dan Rasul. Banyak tak dalam masyarakat kita yang kita buat 7 keturunan dan kita rasa ini agama. Kalau tak buat, orang yang tak buat itulah yang meninggalkan agama. Banyak tak? Banyak. Antaranya sensitif lah. Kadang-kadang contohlah foto jambul kan. Kalau tak buat dia rasa macam bersalah aja kan. Tak, itu bukan albir. Sebab agama tak suruh. Apa lagi? Banyaklah. Banyaklah. Bila kita tadabbur Al-Quran, Al-Quran ni bagi formula, bagi kaedah. Kita kiaslah kepada apa saja. Bila benda yang kita rasa agama tapi tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tinggal. Sebab agama mesti qala Allah, qala Rasul. Boleh jelas harta pesaka kan kadang-kadang yang Negeri Sembilan ke. Harta pesaka tu dia hanya bagi untuk perempuan ke. Itu pun salah, bukan agama. Yalah. Kadang-kadang bila masuk rumah baru kena pagar kan. Kalau tak pagar memang jadi center syaitan kan. Yang Nabi suruh apa dia? Baca surah Baqarah, baca ayat kursi, baca doa sebelum masuk rumah. Rumah apa tu? Rumah lama pun sama. Tak ada beza rumah baru ataupun rumah lama. Okey, boleh Kemudian wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Jangan takut pada pantang, jangan takut pada jin, jangan takut pada orang.
Takutlah hanya kepada Allah. La'allakum, supaya kamu tuflihun. Tuflihun daripada perkataan apa? Aflaha. Aflaha yuflih. Kalau masdar dia apa dia? Al-falah. Al-falah pun boleh, iflah pun boleh. Kan? Al-falah kita biasa sebut. Di mana? Bukan kita lah. Bilal. Kan? Apa makna dia? Kejayaan. Kalau aflaha, biasa kita dengar di mana? Aflaha. Qad aflahal mu'minun. Kan? Jadi aflaha tu fi'il, perbuatan. Al-falah, masdar, isim. Jadi apa makna al-falah sebenarnya? Apa dia? Beruntung macam mana? Orang kafir berkata dia beruntung kan? Orang Islam ni rugi sebab kebanyakan mereka miskin. Yang kat bendera putih tu biasa siapa? Orang Islam lah. Jadi sebenarnya apa makna al-falah? Tak lengkap. Kejayaan macam mana? Sebab masing-masing mendakwa dia berjaya kan? Berjaya dalam peperiksaan, berjaya dalam kerjaya dia. Tapi kejayaan dalam Islam, kejayaan ni sebenar, istilah dalam bahasa Arab ialah berjaya mendapat apa yang dia nak dan selamat dari apa yang dia tidak suka. Dua tu. Al-falah mesti ada dua unsur. Pertama, berjaya mendapat yang dia nak dan selamat daripada apa yang dia benci. Itu dari segi bahasa. Okey. Dari segi syarak apa dia? Apa yang orang Islam, yang paling orang Islam nak, apa dia? Syurga. Makna al-falah tu berjaya masuk syurga. Satu lagi, selamat daripada yang paling manusia benci. Apa dia yang paling manusia benci? Neraka. Maknanya al-falah tu bila selamat daripada neraka, berjaya masuk syurga, barulah al-falah. Kalau setakat kat dunia kaya, sihat, belum al-falah. Kan? Sebab tu ada satu hadis kan, Nabi kata apa? Ada orang yang paling miskin, paling menderita kat dunia. Tapi dia beriman kepada Allah. Kemudian dimasukkan ke dalam syurga sekejap je, kemudian diangkat dan ditanya padanya, pernah tak kamu rasa derita dalam sepanjang kehidupan kamu di dunia? Soalan dituju pada siapa ni? Orang yang paling miskin, paling susah, paling menderita kat dunia. Tapi bila dimasukkan dalam syurga, baru sekejap je, kemudian diangkat dan ditanya, pernah tak kamu susah dan menderita dalam hidup? Apa jawapannya? Kenapa tak ada? Dia kata, aku tak pernah rasa menderita sedikit pun. Sedangkan dia lah paling menderita kat dunia. Dia lah paling miskin. Kenapa? Sebab nikmat dalam syurga tu dia tak pernah terfikir. Jadi nikmat dalam syurga melupakan semua penderitaan di. Itulah al-falah. Maknanya, yang masuk syurga bukan mesti orang kaya, bukan mesti orang sihat. Kadang-kadang orang paling miskin. Dan dibawa pula orang yang paling mewah, paling kaya, paling senang kat dunia. Tapi dia tak beriman. Dicelup dalam neraka sekejap, kemudian dia diangkat. Lalu dia tanya, pernah tak kamu rasa senang dan seronok dalam kehidupan kamu? Apa dia jawapannya? Sedangkan dia lah yang paling senang, paling mewah. Tapi kenapa dia jawab, aku tak pernah rasa kesenangan? Dahsyatnya azab neraka sehingga melupakan segala nikmat yang dia kecapi masa. Jadi apa yang dia rasa kesenangan kat dunia belum tentu menentukan dia berjaya. Sebab tu ciri-ciri kejayaan sebenar bila ni? Bila orang tu selamat daripada neraka, berjaya masuk. Jadi semua yang slogan kejayaan kat dunia tu semua adalah palsu. Palsu. Okey. Kenapa buat kenduri anak saya berjaya dalam peperiksaan? Belum. Jangan buat kenduri.
Kendurilah dalam syurga. Itu betul-betul confirm. Sebab itulah orang paling berjaya kat dunia siapa dia? Orang paling berjaya kat dunia Rasulullah. Kan? Betul tak? Semua kehidupan Nabi adalah kejayaan. Tapi berapa kali Nabi buat kenduri kejayaan? Berapa kali? Berjaya selamat berhijrah kan? Nabi tak buat kenduri. Berjaya dalam beberapa peperangan. Nabi tak pernah buat kenduri. Berjaya mengislamkan penduduk Mekah dan Madinah. Nabi tak pernah buat kenduri. Sebab apa? Sebab kejayaan yang sebenar ialah di akhirat. Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, bila ditanya oleh anaknya, bila kita akan berjaya ni? Bila kita akan berehat? Syed penat je, Syed kena buat kerja je. Lepas belajar, beramal. Lepas beramal, berdakwah. Lepas berdakwah, kena maki. Kan? Apa jawapan Imam Ahmad Ibn Hanbal? Bila kaki kamu mula menjijak syurga, baru kamu rehat. Tengok jawapan orang yang faham. Kan? Okey. Jadi, ciri-ciri nak berjaya apa dia? Allah kata supaya kamu berjaya. Apa ciri-ciri ataupun faktor untuk berjaya? Takwa. Maknanya, kalau tak ada takwa, jangan mimpi nak berjaya. Okey? Waqatilu, dan perangilah oleh kamu fi sabilillah, pada jalan Allah. Apa maksud jalan Allah? Dia ada sahabat bertanya Rasulullah, ada orang berperang kerana berani, syaja'ah. Ada orang berperang kerana hamiyah, kerana dasar kebangsaan dia, ataupun nak mempertahankan kaum. Yang mana satu berperang fi sabilillah? Dengan jawapan Nabi. Nabi kata apa? Apa-apa sahaja usaha untuk li'i'la'i litakuna kalimatullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Apa sahaja usaha untuk meninggikan agama Allah, itulah fi sabilillah. Makna apa tu? Kalau untuk pertahankan negara, bukan fi sabilillah. Untuk pertahankan bangsa, bukan fi sabilillah. Untuk pertahankan kumpulan dia, bukan fi sabilillah. Okey. Perangilah pada jalan Allah. Perangi siapa ni? Allazina, orang-orang yang yuqatilunakum, mereka memerangi kamu. Perasan tak susunan ayat ni? Sepatut Allah sebut apa? Perangi orang dulu, baru bagi tahu tujuan. Sepatut ayat macam ni. Apa dia? Waqatilu allazina yuqatilunakum, barulah fi sabilillah. Kan? Perangilah orang yang memerangi kamu kerana nak menegakkan agama Allah. Tapi ayat tak macam tu. Ayat sebut apa? Fi sabilillah ni duduk kat sini. Mesti ada sebab. Apa hikmahnya? Apa dia? Mana Allah nak bagi tahu berperang dengan siapa tak penting. Yang nombor satu penting, kamu berperang kerana apa? Kadang-kadang kamu dah berdepan dengan musuh tapi bukan fisabilillah, sia-sia. Orang panggil apa? Mati? Saya tak kata. Mati kata. Lepas tu ada seorang lelaki di zaman Rasulullah, dia berperang bersama Nabi dan mati. Sahabat kata dia ahli syurga, mati syahid. Yalah. Sebab peperangan ni menggadaikan apa ni? Bukan setakat harta tapi nyawa. Kan? Nabi kata dia adalah ahli neraka. Sahabat terkejut. Macam mana mati dalam peperangan menentang orang kafir pada zahir fi sabilillah? Nabi kata ahli neraka. Nabi kata cuba buka kat badan dia. Bila dibuka ada sekeping
harta rampasan yang dia ambil. Makna apa tu? Dia berperang untuk apa? Untuk dapat harta rampasan. Dia ahli neraka. Siapa ni yang berperang bersama Nabi dan berdepan dengan orang kafir? Ahli neraka. Sebab tidak ada ni. Sebab tu Allah sebut awal-awal lagi. Ini akan menentukan. Sebab ni bukan benda kecil. Kamu nak korbankan nyawa, nak bagi leher kamu pada musuh. Betulkan niat. Kalau tak, habis. Samalah kita nak buat kerja apa-apa kerja dakwah kan. Jangan betulkan niat kita. Jangan ada unsur kerana aku sebagai pekerja, habis. Dapatlah gaji sajalah. Sebab apa? Sebab bos aku suruh, habis. Sia-sia. Dia akan dapat habuan dunia kan. Kenapa pergi berdakwah ni? Alah, sebab PKP kan, kerja tak ada, habis. Sia-sia. Sebab itulah tanda orang tu buat kerana Allah apa dia? Tanda orang tu buat kerana Allah. Apa tanda dia bersungguh-sungguh? Dia akan buat bila-bila masa di mana-mana walaupun orang tak suruh. Walaupun dia berseorangan. Tapi kalau tunggu orang suruh, itu tanda apa? Dia buat kerana orang lah. Buktinya apa? Orang tak suruh, dia tak buat. Oh, ni yang paling susah. Sebab tu Allah sebut awal-awal lagi ni. Musuh ni nombor 2 ni. Ni, betulkan niat. Fi sabilillah. Okey, fi sabilillah. Kenapa dinamakan sabilillah? Sabil jalan Allah. Kenapa dinamakan jalan Allah? Kita kan biasa nama Jalan Tun Razak kan. Jalan Tun Husein kan. Jalan Bukit Jelutong. Kenapa dinamakan jalan Allah? Ada 2 sebab. Pertama, sebab jalan tu Allah yang tetapkan. Bukan Nabi Muhammad, bukan manusia. Maka selayaknya dinamakan jalan Allah. Sebab jalan ni Allah yang tetapkan. Jalan ni macam ni. Siapa cakap ni? Allah. Yang kedua, dinamakan jalan Allah sebab kalau kamu ikut jalan ni, memang kamu akan sampai pada Allah. Confirm. Dan kalau kamu tak ikut jalan ni, confirm kamu tak akan sampai pada Allah. Kamu akan sampai pada tujuan niat kamu. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis pasal hijrah kan. Innamal a'malu binniat. Kemudian Nabi kata apa? Setiap amalan itu mengikut niat dia. Kemudian Nabi huraikan. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Siapa yang hijrah dia betul-betul kerana Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya ialah kepada apa yang dia niatkan. Dia akan dapat Allah dan Rasul kalau hijrah ke Madinah kerana Allah dan Rasul. Dia akan jadi orang hebat. Tetapi faman kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Kalau dunia dia berhijrah kerana dunia, maka dia akan dapat dunia saja, full stop. Habis. Allah tak dapat, Rasul tak dapat. Dan kalau dia berhijrah kerana untuk seorang wanita yang nak dikahwini, Nabi kata apa? Dia dapat wanita je lah. Allah dan Rasul. Nampak tak? Rugi tak? Jangan bertukar wanita dengan Allah. Dunia dengan Allah. Jangan bertukar. Jadi pastikan niat kita kerana Allah. Sebab itulah, bila kita niat kerana Allah, apa masalah pun kita tak ada masalah. Boleh? Contoh macam Khalid bin Walid kan. Dia jadi panglima perang, ketua panglima perang. Sampai dia terkenal, tiba-tiba Umar pecat dia. Apa bukti dia berjihad? Kerana Allah, bukan kerana jawatan. Apa bukti dia? Walaupun dah dipecat, jadi tentera biasa, dia ikut join sekali. Sebab aku berjuang bukan kerana jawatan ketua, tapi kerana Allah. Nak berjihad kerana Allah tak mesti jadi ketua, tak mesti pegang jawatan. Boleh? Okey. Kemudian wala ta'tadu. Yang kedua, jalan tu kalau kita ikut memang akan sampai pada Allah. Sebab tu dia panggil sabilillah.
Macam contoh jalan Bukit Jelutong. Maksud apa tu? Kalau ikut jalan tu mesti sampai Bukit Jelutong. Okey, wala ta'tadu, dan janganlah kamu melampau. Subhanallah. Pertama, bila diizinkan ataupun diperintahkan berperang ni, bila ni? Adakah hari pertama Nabi berdakwah? Tak. Hari pertama sepanjang di Mekah 13 tahun haram berperang. Ayat surah An-Nisa ayat 77. Allah kata pertahankan tangan kamu daripada melawan dan berperang. Surah An-Nisa ayat 77. Sehingga sahabat kata, ya Rasulullah, kami di pihak yang benar kan? Kita di pihak yang benar. Dan orang kafir di pihak yang salah. Terang-terang menentang Allah. Kenapa kita tak boleh lawan? Allah kata, jangan lawan. Kenapa Allah tak benarkan sahabat-sahabat berperang dan melawan orang kafir Mekah? Walaupun orang Islam ditindas, dihina dan ada yang dibunuh. Kenapa Allah tak benarkan? Islam tak kuat. Sebab itulah di sini Allah kata perangi bila ni? Orang yang memerangi kamu, mana kamu dah ada kekuatan. Kalau Allah benarkan orang Islam berperang di Mekah, apa jadi pada Islam? Habislah, kita pun tak tahu agama apa. Okey? Dan ada pendapat mengatakan inilah ayat pertama. Ayat pertama turun mengizinkan Nabi dan para sahabat berperang. Ini ayat pertama ni. Lepas turun ayat ni, dibolehkan berperang. Ayat ni turun bila ni? Di tahun kedua Hijrah. Sebab tu lepas ni berlaku peperangan yang pertama, iaitu peperangan Badar. Dan ada pendapat yang kedua, ayat pertama yang mengizinkan perang bukan ayat ni, tapi surah Al-Hajj ayat 39. Surah Al-Hajj ayat 39. Uzina lillazina yuqatiluna fi sabilillah. Diizinkan. Jadi ulama beza pendapat. Ayat mana yang pertama turun mengizinkan perang? Ada kata ayat ni, ada kata ayat surah Al-Hajj ayat 39. Okey, kenapa diizinkan berperang? Berperang tu kan bukan akan berlaku kematian, pembunuhan kan? Kenapa Islam mengizinkan satu perkara yang menyebabkan akan berlaku kematian dan mungkin beratus, mungkin beribu? Kenapa? Sehingga ada musuh mengatakan Islam tegak di atas pedang. Islam tersebar di atas pedang. Sebenarnya itu adalah fitnah. Macam mana kita nak jawab? Kenapa Islam membenarkan berperang? Kan berperang itu menyebabkan kematian, kan? Menyebabkan tentera musuh, isteri dia jadi janda, anak dia jadi anak yatim. Dia peringkat berperang ni sebenarnya peringkat yang keberapa? Peringkat yang pertama, wajib berdakwah. Dakwah dulu. Ud'u ila sabili rabbika. Okey, bila berdakwah dia tak beriman. Step yang kedua. Apa dia? Jizyah. Paksa mereka bayar jizyah. Kenapa kena paksa bayar jizyah? Sebab tak boleh paksa dia masuk Islam. Kalau boleh paksa masuk Islam, peringkat pertama dah perang dah. Berdakwah dulu dengan cara hikmah. Kalau dia tak nak beriman, okey, bayar jizyah. Jizyah ni macam cukai lah. Makna kita orang Islam dapat jizyah, mereka dapat apa? Keamanan. Kita wajib jaga keselamatan dia, harta mereka, keluarga mereka. Okey, kalau mereka tak nak juga bayar jizyah, barulah step yang ketiga. Perang. Perang ni sebab apa? Bukan sebab nak paksa mereka masuk Islam, tak. La ikraha fid din. Tapi sebab mereka menghalang Islam tersebar. Bila ada sesiapa menghalang Islam tersebar, wajib kita pertama paksa dia bayar jizyah. Yang kedua, kalau tak nak bayar, wajib perang. Sebab apa? Sebab dia menghalang Islam sampai pada orang lain. Sedangkan ini bumi siapa ni? Bila ini bumi Allah, maka Islam layak disampaikan oleh semua penduduk bumi. Bila ada orang menghalang, wajib perangi dia. Bukan perang nak bunuh dia, tapi perang
supaya Islam boleh sampai pada semua orang dan semua tempat. Jadi Islam bukan tertegak di atas peperangan. Peperangan ni yang pilihan yang ketiga. Itu pun perang siapa ni? Yang yuqatilu, yang memerangi kamu. Dan bila berperang pula, wala ta'tadu, jangan kamu melampau. Apa makna melampau? Allah kata, perang siapa yang perangi kamu. Wanita ada tak perangi kamu? Jangan bunuh dia. Kanak-kanak ada tak perangi kamu? Jangan bunuh dia. Rumah-rumah ada tak perangi kamu? Tak ada kan? Jangan bakar. Jangan bakar. Okey, kalau dah bunuh, kadang-kadang geram sangat kan? Inilah muka yang kutuk Islam 10 tahun. Dia pun ambil pisau potong telinga. Lepas tu ambil pisau colek pula mata. Itu haram. Itu dia panggil juga termasuk ta'tadu. Dia ambil mayat, dia potong-potong 20 kan? Tak boleh. Kenapa tak boleh melampau? Sebab innallah sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak suka, al-mu'tadin, orang-orang yang melampau. Tengok apa yang akan menghalang orang Islam bila dia berperang, dia tidak akan melampau. Apa yang menghalang dia? Kalau dia buat fi sabilillah kerana Allah, dia mesti cinta pada Allah kan? Bila dia cinta pada Allah, dia akan buat yang Allah cinta. Melampau Allah tak cinta, tak boleh. Aku tak boleh potong telinga dia. Sebab apa? Aku berperang kerana Allah, untuk dapat cinta Allah. Dan Allah tak suka aku melampau. Dia pun tak jadi. Boleh? Jadi Islam ni adil tak? Adil. Islam tidak zalim. Okey, cukup lah. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni nak tanya Ustaz. Tanya terus. Gemma Ustaz. Ha? Gemma. Tak apa, saya dengar. Teruskan. Ni birra Ustaz, ni birra dengan hukum Allah kan. Dengan Allah kata birra tu adat agama Ustaz kan. Ya. Itu sekarang ni duk viral dah. Untuk adat-adat orang tua dulu Ustaz kan. Ya. Jadi itu kata orang jauh lah. Dari family sendiri pula. Bermakna benda-benda tu kan bukan mereka tak belajar Ustaz tahu. Belajar tapi macam mana kita nak elokkan benda-benda ni. Cara yang betul untuk beritahu adik-beradik. Supaya kita ni macam aku akan tekan jugalah. Sebab benda tu kita dah tahu kan. Bukan kata salah benda tu Ustaz kan. Kita ikut ada orang tua dulu kan. Tak macam contohlah kata Yasin setiap malam tu. Kita bukan kata benda tu salah, tak boleh buat, haram apa kan Ustaz kan. Cumanya kita nak ikut yang Nabi suruh kita buat yang itu yang kata afdalnya kan. Lebih barakahnya di situ. Tapi kan macam mana kita nak buat nak bagi cara yang elok, tak nak bergaduh, tak nak terasa hati. Okey. Okey. Dia Allah kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Hendaklah kamu mengajak orang ramai kepada Allah dengan cara al-hikmah, dengan cara bijaksana. Jadi bijaksana yang paling asas ialah kita ada ilmu lah. Kita ada ilmu, kita ada dalil. Kalau kita tak ada ilmu, kita pun tak ada dalil, maka sebenarnya itu dah tidak ada hikmah. Sebab orang ni bila tak ada dalil, dia tak akan percaya, dia tak akan yakin pada kita. Itu satulah. Yang kedua, bil hikmah juga ialah dengan kita sendiri beramal. Kadang-kadang kita dah ada dalil tapi kita tak beramal. Jadi apa yang, walaupun yang kita cakap betul dan ada dalil, tapi bila kita tengok, orang tengok kita sendiri pun tak buat, maka akan menyebabkan orang tak akan dengar dan tak akan terima apa yang kita cakap. Jadi pertama ilmu, yang kedua kita beramal, yang ketiga akhlak kita. Akhlak, lisanul hal ataupun akhlak itu kadang-kadang lebih berkesan daripada lisanul maqal. Apa yang kita tutur.
Kadang-kadang orang terkesan dengan kita, tersentuh dengan akhlak kita, dengan bahasa kita. Kadang-kadang kita tak cakap pun. Tapi orang tersentuh tengok akhlak kita, bahasa kita, lembutnya, tak menyakitkan hati orang. Ketika itu bila orang dah respect dengan ilmu kita, dengan apa yang kita lakukan, dengan akhlak kita, dan kita tak mengasingkan diri daripada mereka, kita jaga hubungan. Bahkan semakin kita buat amalan sunnah, semakin kita tadabbur Al-Quran, semakin kita baik dengan mereka. Jadi orang akan nampak perubahan tu. Bukan orang nampak, dia ni sejak belajar tadabbur semakin tak nak berkawan dengan kita. Itu image yang buruk dan jadi penghalang untuk kita berdakwah. Jadi saranan saya pertama sekali mantapkan ilmu kita, amalkan yang kita belajar. Yang ketiga, akhlak kita jaga. Pastikan akhlak kita adalah akhlak yang terbaik. Sebagaimana Nabi ini, orang yang sejahat-jahat Abu Sufyan, sejahat-jahat Umar boleh terkesan sebab apa? Sebab yang paling utama apa dah? Allah kata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ni Muhammad, akhlak yang paling mulia. Berapa ramai yang masuk Islam disebabkan akhlak Nabi. Bukan disebabkan apa yang Nabi cakap. Jadi tengok akhlak tu kadang-kadang ramai yang boleh mengubah akhlak seseorang. Okey, kalau dia tak berubah juga, bagilah link supaya mereka sendiri ikut kelas tadabbur, mereka sendiri dengar daripada ustaz. Sebab kadang-kadang orang ni, dia tahu latar belakang kita pun teruk dulu, dia buat kesimpulannya, ini berlakon je, ini berubah sekejap je kan, ini ustazah jadian. Jadi kita bagi link supaya dia sendiri dengar daripada ustaz yang kita boleh percayai dan boleh memberi penerangan yang jelas dan tepat. Wallahu alam. Dan yang paling utama lebih daripada itu semua apa dah? Sabar. Kadang-kadang kita tak sabar kan, cakap sekali orang tak berubah dah marah dah. Kerah kepala batu kan. Sabar. Nabi Nuh, ingatlah kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Orang tutup telinga, tutup muka, tak nak tengok muka Nabi Nuh, tak nak dengar suara Nabi Nuh. 950 tahun, tapi Nabi Nuh tetap sabar dan teruskan dakwah. Dan hanya lebih kurang 70 orang je. Bahkan isteri Nabi Nuh pun tak ikut, anak Nabi Nuh pun tak ikut. Tapi Nabi Nuh tetap sabar. Wallahu alam. Sama-sama. Okey, kalau boleh teruskan. Okey. Ada soalan lain? Apakah sunnah Nabi untuk sambut kelahiran bayi? Apa dia? Apa sunnah Nabi untuk sambut kelahiran bayi? Sunnah Nabi bila menyambut kelahiran bayi. Pertama Nabi tahnikkan. Tahnik ni mana masuk makanan manis ke dalam mulut baby. Sama ada kurma, yang utama kurma lah. Tapi bila tu tahnik? Sebelum bayi tu makan apa-apa ataupun sebelum minum susu. Bukan hari ke-7. Yang orang Melayu buat tahnik hari ke-7. Kadang-kadang hari ke-70. Bayi tu makan macam-macam. Gula, coklat kan. Baru nak tahnik. Tak, sunnah Nabi tahnik ialah sebelum bayi baru lahir dan baru belum makan apa-apa. Kemudian cukur kepala dia hari ke-7 bagi nama. Kemudian buat akikah juga hari ke-7. Bagi nama hari ke-7 dan buat akikah pun hari ke-7. Dan bagi nama yang terbaiklah. Kemudian yang paling penting didik anak sebagaimana yang Nabi ajar. Ajar anak kamu salat ketika berumur 7 tahun. Dan pukul dia ketika berumur 10 tahun. Dan Nabi juga kata, ajarlah anak kamu cinta Allah, cinta Rasul. Ajarlah sirah-sirah Nabi. Itu yang paling penting. Ada pun yang buat majlis tu, majlis ni kan, kemudian azan kat telinga. Yang azan kat telinga bayi itu, sebenarnya ia adalah hadis sahih, hadis dhaif, hadis yang lemah. Tapi kata ulama, kalau nak buat pun, tak salah. Cuma bagi saya bila hadis dhaif tak perlulah kita buat. Wallahu alam. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jihad fisabilillah
menuntut ilmu tu dikira salah satu jihad kan Ustaz? Ya? Ha? Menuntut ilmu. Kenapa? Kenapa dikira fisabilillah Ustaz? Okey, fisabilillah tadi kita dah sebutkan. Apa saja usaha untuk meninggikan agama Allah. Dan tak mungkin kita dapat tinggikan agama Allah, bahkan kita sendiri pun tak dapat tinggikan kita sampai dekat dengan Allah melainkan dengan ilmu. Mana mungkin kita berjuang pada jalan Allah, mana mungkin kita kenal Allah, dekat dengan Allah kalau tanpa dipandu oleh ilmu. Sebab tu ayat pertama turut ialah Iqra, bacalah. Baca tu maksud apa? Carilah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan membaca kita kenal Tuhan, kita rasa kehebatan Allah yang allazi khalaq, yang mencipta segala-galanya. Dan Nabi pun sebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu apa ni? Iaitu ilmu agama lah. Ilmu yang kenal Tuhan. Ilmu yang membawa kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan daripada syirik dan maksiat. Itu adalah Nabi kata faridah, fardu ain ke atas setiap orang yang mengaku Islam. Okey. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca bismillah, adakah cukup dikira niat? Dan bagaimana kita nak jadikan seharian hari kita bermula dari bangun tidur sebagai ibadat? Bagaimana kita menjadikan seharian kita semuanya adalah ibadat kepada Allah. Dia tak mungkin kita jadikan seharian kita orang yang beribadat kepada Allah melainkan dipandukan ilmu macam saya sebut tadilah, kan? Allah kata apa dalam surah Ali Imran, allazi, Allah sifatkan, Allah puji ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang berakal, iaitu allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang sentiasa ingat pada Allah ketika berdiri, duduk dan baring. Dan Aisyah pun berkata, kana Rasulullah SAW yazkurullaha fi kulli ahyanihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni sentiasa ingat pada Allah dalam semua keadaan. Apa keadaan Nabi buat, Nabi akan ingat pada Allah. Ataupun dengan erti kata lain, Nabi tak akan buat, Nabi tak akan bercakap melainkan berdasarkan arahan daripada Allah. Kalau bercakap kerana Allah, kalau bangun kerana Allah, kalau makan kerana Allah, kalau berjihad kerana Allah, kalau duduk kerana Allah, kalau bersembah dengan sahabat, semuanya kerana Allah. Jadi kalau kita nak buat semua kerana Allah, kita perlukan ilmu. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran. Sebab yang Allah suka, semua ada dalam Quran. Yang Allah tak suka, ada dalam Quran. Yang Allah suka, Allah tak suka, ada dalam hadis Nabi SAW. Jadi tak dapat tidak, kita mesti tingkatkan ilmu kita, iaitu daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan insya-Allah beli buku 66 doa, tapi buku tu kita dah tambah baik, kita jadikan dia 72 doa dan zikir harian yang daripada Rasulullah SAW. Sekarang dalam proses cetak, mungkin minggu depan kita siap dan kita akan jual. Jadi sebelum ni 66, kita tambah lagi jadi 72. Dan lepas siap tu, saya akan baca setiap hari, lepas kelas saya akan baca 1 ataupun 2 hadis. Sebab ramai juga yang beli tapi tak baca. Ramai juga yang beli simpan buku. Jadi insya-Allah lepas buku tu siap, sambil kita jual, kita akan baca setiap kali lepas kelas tadabbur. Supaya apa? Supaya hidup kita sentiasa jadi ibadat kepada Allah. Macam mana kita nak beribadat? Kalau bangun pagi tak baca zikir yang Nabi baca. Masuk keluar tandas tak baca zikir Nabi baca. Pakai baju tak baca zikir yang Nabi baca. Keluar masuk rumah tak baca zikir yang Nabi baca. Bila hujan tak baca doa. Bila petir tak baca doa. Macam mana kita nak jadikan semua hidup kita beribadat? Jadi kena hafal doa tu, kena berilmu, insya-Allah. Jadi buku 72 doa dan zikir harian, insya-Allah sedikit sebanyak akan membantu kita menjadikan kehidupan kita daripada bangun pagi sampai tidur kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ada soalan lain? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, buku tu beli melalui macam mana? Kemudian tu penghantaran dia sudah macam mana? Beli buku ni sekarang kita permudahkan melalui Shopee. Dia panggil apa? Shopee Mart. Tengok kat ni. Kat Facebook.
cara nak beli buku, paling mudah dan paling cepat sampai. InsyaAllah. Okey, sama-sama. Okey, dah cukup ah. Kita jumpa lagi besok insya-Allah. Waalaikumsalam. Apa? Nak tanya soalan? Okey. Okey, Waalaikumsalam. Ya. Ustaz, Ana nak tanya, bacaan dalam sujud yang terbaik macam mana? Sebab semalam Ustaz kata dalam sujud tak digalakkan baca ayat Quran. Saya dengar daripada Ustazah banyak mengatakan baca doa dalam sujud tu ayat Quran. Nak tanya Ustaz, mana yang lebih baik? Ya, terima kasih. Semalam saya dah cakap kan? Tak, dia ada satu hadis sahih Nabi kata, nuhitu, aku dilarang an aqra'a al-Quran wa ana raki'un aw sajidun. Hadis sahih. Maksudnya Nabi kata aku dilarang. Makna siapa yang larang tu? Bukan Nabi yang larang. Nabi cakap aku dilarang. Makna yang melarang siapa? Allah. Bukan benda kecil ni. Allah yang melarang. Melarang siapa? Nabi dan semua hambanya. Apa larangannya? An aqra'al Quran, daripada membaca Al-Quran ketika aku rokok dan ketika aku sujud. Jadi kalau ikut hadis ni tak digalakkan. Ada setengah ulama kata dilarang tu maknanya haram. Ada setengah ulama kata makruh. Tetapi kalau ayat Quran tu dalam bentuk doa, ayat Quran tu dalam bentuk doa dan kita baca ketika sujud tu dengan niat membaca doa, bukan niat membaca Al-Quran, ada ulama mengatakan boleh. Jadi yang ustazah kata kalau dia kata digalakkan baca doa daripada Quran ketika sujud, tak betul, tak ada dalil. Tapi kalau dia kata dibolehkan baca ayat Quran dalam bentuk doa ketika sujud dan dengan niat baca doa, bukan baca Al-Quran, maka betul. Itu pendapat. Wallahu a'lam. Okey, cukuplah. Kita jumpa lagi besok insya-Allah di waktu yang sama dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.